Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan dan puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberi kekuatan, kesihatan untuk sama-sama duduk dalam majlis ini untuk kita tadabbur Al-Quran. Baik, kita sambung tadabbur Al-Quran kita ini, terjemahan tafsir Al-Quran kita ini, iaitu tafsir Muttaqim. Kita sampai kepada arti Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kita mula dengan Bismillah, ya, Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Jadi kesimpulannya bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, maka jadi satu ibadat bagi kita. Meletakkan diri kita dalam situasi yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, letak saja Bismillah dengan nama Allah, maka dia sudah menjadi situasi yang baik. Kalau yang halal tu, yang haram tu jadi halal. Kita sembelih, ya, Bismillah, kan? Nak sembelih ayam ni Bismillah, kan? Jadi yang halal, ya? Jadi yang haram tu maka jadi yang halal. Kalau tak sembelih maka dia haram. Kita sembelih dengan nama Allah, maka dia jadi halal. Jadi ada kebaikan terletak kepada Bismillah dengan nama Ar-Rahman, dengan nama Allah lah. Bismillah dengan nama Allah. Nama Allah itu juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman artinya pengasih. Rahim artinya penyayang. Ini kasih sayang. Ya. Banyak orang yang ada kasih dan sayang. Berbeza, kasih lain, sayang lain, ya. Baca perkataan itu berbeza, ya. Kedua-dua sifat ini, Ar-Rahman ni, kasih, dan Ar-Rahim tu, dan sayang itu, dia merupakan kata dasar daripada rahmah. Ya, kita sebut menu rahmah kan, rahmah. Rahmah itu maksudnya artinya lembut hati, rahmah. Bila seseorang itu dia lembut hati, maka dia akan sampailah kepada peringkat ihsan. Ihsan. Bila ada lembut hatinya, maka adalah ihsan. Ihsan itu hasil daripada rahmah tadi. Tapi sifat rahmah itu tak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rahman dan Rahim itu maksudnya lebih tinggi lagi daripada itu nilainya. Sebab Rahman Allah itu tak dapat kita dinilai. Sebab Rahman Allah itu merupakan sifat dia, sifat zat Allah yang tidak diketahui hakikatnya. Kasih, macam mana kasih, sampai mana, kan? Sayang sampai mana, dia ada had dia, kan? Jadi bagi zat Allah, sifat kasih dan sayang itu maksudnya dia tak dapat kita ketahui pada zatnya. Hanya bila kita boleh ketahui bila dia ada hasil daripada kasih sayang itu, maksudnya ada ihsan. Dan ihsan itu pun maksudnya bukan ihsan manusia, ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan manusia ni kadang-kadang terpilih juga, dia memilih juga, terpisih, ya. Tetapi ihsan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia meluas. Rahmatan lil alamin, maksudnya luas, ya, luas, sangat luas, tak sampai hadnya. Sebab itu dia kata ihsan. Jadi maksud tu, sebab rahmah itu maksudnya kalau manusia ni bolehlah, tapi Rahman itu dan Rahim itu yang untuk dia. Dia tak ada batas, ya, batas kasih sayang itu tidak terbatas si Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dua sifat ni dia kata sifat
Disebut bagi menyatakan bahawa alam buana ini dicipta dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Di alam buana ni masuk kita lah, manusia, binatang, pokok, bintang, bulan, bumi, kan? Itu alam buana yang mana kata segala planet-planet yang ada dalam alam buana lah kita, ya, alam buana, ya. Kalau kita bintang nampak kecil-kecil dan sebagainya kan, dan antara bulan dengan bintang jaraknya berapa puluh ribu kilometer, kita tak tahu nak kira kan. Antara bintang satu bintang tu jaraknya berapa, kan? Bilangkan bulu kambing tu, kalau kita kira nak kira boleh kira, tak boleh kira. Itu jarak yang dekat kan, tak boleh kita kira. Tapi bintang tu walaupun kita nampak jarak antara satu dengan jauh, tapi hakikatnya terlalu banyak. Di alam buana Allah tu sangat luas. Terus sangat luas. Kalau kata bumi ini luas, lebih lagi daripada beribu kali ganda luas alam buana yang ditadbirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari kasih sayang Allah. Kasih sayang yang mana? Yang benda tu wujud dalam itu. Daripada benda tak ada, nak Allah jadikan dia ada, maka Allah letakkan dalam keadaan kasih sayang. Macam kita lah, ya. Daripada tak ada, kemudian kita ada, kemudian ada letakkan kasih sayang tu pada kita, ya, supaya kita dikasihi dan supaya kita ni dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi kewujudan alam ini adalah antara dalil kasih sayang Allah, dia kata. Dia adanya alam ini maksudnya tanda kasih sayang Allah. Kalau ada kita, maksudnya tanda kasih sayang Allah telah adanya kita. Makhluk ciptaannya. Jadi segala makhluk yang dicipta lah dalam alam buana yang sebutkan tadi itu. Kalau nak tengok alam buana, pergi ke planet apa sekarang ni ada planetarium kan. Planetarium kan. Saya pernah masuk sekali di Melaka. Ya, planetarium. Duduk dalam tu tengok macam kita ni berada di angkasa, kan. Tengok keadaan itu, ya. Itu maksudnya alam buana, ya. Justru dia kata kita faham bahawa kasih sayang Allah dengan nama Allah yang kasih dan sayang tadi itu menyebabkan Allah adanya alam buana ini. Terwujud alam buana ini termasuk lagi kita, semua makhluk yang lain, ya. Antaranya ialah manusia. Justru dia kata kita sewajarnya mengambil faedah daripada wujudnya alam buana ini. Jadi bila ada wujud alam buana ini, termasuklah kita, maka kita ambil faedah. Apa faedahnya? Dia kata, jadi kita perlu berinteraksi. Faedahnya kita perlu berinteraksi dengan alam ini dengan sebaik-baiknya. Dengan bintang, dengan bulan, dengan pokok, dengan segala makhluk yang tercipta lah. Jadi sewajarnya bila Allah jadi itu, maka kita faedahnya, apa faedahnya? Kerana untuk kita ni berinteraksi, mengenali lah kita katakan, ya, berinteraksi antara dengan sebaik-baiknya, mengenali dengan sebaik-baiknya. Anggaplah alam ini sebagai kawan yang rapat, dia kata, kawan rapat kita. Alam ni kawan rapat kita. Bumi inilah yang kita duduk atas ni kawan rapat kita. Pergerakannya boleh dibaca dengan akal fikiran dan perasaan yang ceria. Pergerakan dia, kita belajar bumi, kaji bumi dan sebagainya, kan. Dia berpusing ikut apa dan sebagainya. Alam ini bukan, ya, maksudnya perasaan yang ceria. Dan alam ini bukan musuh yang berbahaya untuk didekati. Jadi bukan, bumi ini bukan musuh yang kita katakan yang ditakuti. Bukan benda yang kita takuti. Patutnya kita kena menyantuni apa yang ada di bumi. Sebaliknya berfungsi merapatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada alam ini, warna yang luas ini, Allah cipta ini, maka kita perlu berinteraksi, mengenali. Bila kita mengenalinya itu, maka kita akan dapat, ya, merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi iman, katakan. Tambah lagi iman, tengok hebatnya, alhamdulillah. Ya, subhanallah, tengok hebatnya, subhanallah. Jadi bila tengok subhanallah, tengok
keadaan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu. Itulah interaksi yang sepatutnya kita hubungi antara diri kita ni dengan alam yang lain ataupun makhluk ciptaan Allah yang lain dalam alam buana yang sangat luas ni. Kita mengenali bintang, ma'arif bintang ni. Jadi berinteraksi mengenali mereka, maka kita akan dapat faedah daripada itu. Ya, mengenali keadaan. Termasuklah kita mengenali binatang, mengenali pokok dan sebagainya, berinteraksi. Maknanya kita berurusan. Ya, bagaimana nak menguruskan keadaan itu supaya dia menjadi satu benda yang bukan berbahaya kepada kita, tapi dia menjadi satu benda yang kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kasih dan sayang ini menunjukkan segala yang mawjud, segala yang ada ni hanyalah untuk limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada ni kerana Allah yang kurniakan. Ya, kurnia Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya itu dia kata. Dengan adanya itu merupakan satu limpah kurnia kasih sayang Allah kepada benda yang diadakan itu sendiri. Merupakan satu rahmat. Ya, berbanding dengan tak ada. Berbanding dengan Adamnya tiada. Ya, biar dengan apa cara sekalipun dia kata wujud ada, pastinya lebih baik daripada tiada. Kerana tiada itu artinya binasa, musnah dan sia-sia. Jadi wujud ni maksudnya berfaedah, ada kepentingan kepada wujud itu lebih baik daripada tiada. Kalau tak ada, sebab itu kita katakan kita ni dijadikan Allah SWT, bersyukur kita kerana Allah ciptakan kita, jadikan kita di atas muka ni. Baik dia kata, daripada tak ada. Sebab benda yang wujud akhirnya dia tak ada. Masa ada itulah maksudnya yang dikatakan di sini, maksudnya itu adalah lebih baik bagi kita. Bila ada, maka kita dapat berinteraksi dengan alam buana tadi itu. Jadi dapat kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal ibadah. Mufassirin dia kata, mufassirin mempunyai beberapa pendapat tentang hubungan antara dua sifat ini. Sifat Ar-Rahman, kasih dan sayang ni, para pentafsir menghuraikan beberapa pendapat. Setengah mereka berpendapat Rahman membawa arti maha pengasih. Maha pengasih yang memberi nikmat kepada semua makhluknya. Ar-Rahman itu maha pengasih, bagi rahmat itu untuk semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, dia kata Rahim pula ialah lain pendapat, adalah maha pemberi. Dia kata maksudnya yang Rahim pula dia kata iaitu ialah maha pemberi nikmat yang khusus kepada orang mukmin juga. Jadi yang Rahim tu dia bagi nikmat, tapi nikmat kepada orang mukmin sekalian, kepada orang yang beriman saja. Jadi maksudnya kasih sayang. Yang lain dia tak sayang, dia hanya kasih saja. Bagi orang mukmin dia kasih dan sayang. Itu uraianlah pendapat itu. Ya. Dan kita pun mungkin kita boleh beza, kasih lain, sayang lain. Kalau sayang tu maknanya lebih lagi daripada kasih. Ya. Kalau sayang tu lebih daripada kasih. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ulama berpendapat, pendapat mereka mengatakan bahawa sayang itu untuk orang mukmin. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian kasih itu untuk semua makhluk, walaupun dia tak beriman, tapi Allah kasih kepada mereka sebab dia merupakan ciptaan yang Allah cipta. Jadi bagaimana nak jadikan mereka itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mereka kena laksanakan supaya mereka sampai kepada tahap yang dikatakan Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah letakkan dalam hatinya itu keimanan. Iman, iman, kemudian Islam. Iman, kemudian syariatnya Islam. Iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada nafikan segala yang lain, hanya Allah sahaja. Berhala apa semua nafikan, hanya Allah saja. Kemudian syariatnya iaitu Islam. Lepas tu dia kata nikmat iman dan Islam. Tuhan. Okey, itu
dihuraikan langkah itu. Mufassirin ada berpendapat, berbeza pendapat lah. Setengah dia kata yang lain pendapat pula, dia kata Ar-Rahman artinya pemberi nikmat yang besar-besar. Sedangkan Ar-Rahim pula ialah pemberi nikmat yang seni, yang halus. Yang seni, yang halus. Yang mana Rahman, kasih Allah itu tersangat halus, tersangat seni maksudnya. Sangat halus, mendalam istilahnya. Kudus begitu. Ya. Yang sedangkan sayang tu hanya mungkin dari segi lahir yang sebut. Ya. Tu bahasa lah, ya, bahasa orang yang kata ada bahasa yang dia boleh bezakan gitu. Dengan nama Allah dia kata wujudnya alam dan kepadanya kembali segala yang ada. Semuanya tunduk patuh kepada kehendak Allah dan sempurna kepadanya rahmat dan inayahnya. Dengan nama Allah tadi, bismillah tadi, wujudnya alam dan kepadanya kembali segala yang ada. Maknanya bila kita katakan dengan nama Allah yang kasih sayang tadinya, wujudlah alam ini. Ya, alam ini ya, semuanya tunduk patuh kepada kehendak Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada kehendak Allah dan disempurnakan kepadanya rahmat dan inayah. Siapa yang tunduk dan patuh maka disempurnakan padanya rahmat dan inayah Allah Subhanahu, inayahnya. Ya. Baik, kita diajar oleh Nabi SAW bercerita tentang Bismillahirrahmanirrahim kan, menerusi sunnahnya supaya memuji Allah tatkala bangkit daripada tidur. Bangkit daripada tidur kita Nabi ajar. Muji Allah, alhamdulillah. Allahumma alhamdulillah, kan? Kita wujudlah, ada doa aja kan, alhamdulillah. Kemudian seterusnya dia kita bangkit tidur, maka tatkala selesai menikmati kelazatan makanan, dia kita kena sebut alhamdulillah. Kita makan ke kita minum sudah tu alhamdulillah. Bila kita nak bergerak ke mana ke, nak berjalan ke, kita kena sebut, dia kata alhamdulillah dia kata. Jadi apa saja yang kita nak lakukan, ya, maksudnya kegiatan, bahkan tatkala keluar dari bilik bersuci pun, bilik bersucinya bilik yang kita guna, bilik mandi lah, ya, kita bersuci diri kita dalam tu, ya, maka kita nak menyebut alhamdulillah, kan. Kalau kita nak balik, nak masuk, nak kita minta perlindungan, kan. Jadi bila kita keluar, kita minta pujian itu Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sudut kata alhamdulillah. Itu uraian. Kemudian bila disebut habis kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi disebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu maksudnya tak, maknanya kita ni terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kasih dan sayang kepada kita. Baik, seterusnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya segala puji bagi Tuhan, bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Alam buana tadi, ya, alam yang luas tadi itu, ya, kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Taala, bagi Allah Tuhan yang memelihara alam semesta. Jadi pujian-pujian yang sebenarnya kepada Allah. Kenapa? Kerana banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Ya, banyak. Itu pujian yang sepatutnya dilakukan, dan kerana sempurnanya sifat-sifat Allah yang memberi. Sebab Allah bagi nikmat tu, Allah boleh bagi. Itu kesempurnaannya Allah, dikatakan boleh memberi itu. Allahus Samad tu maknanya Allah tu dia boleh bagi segala-galanya. Apa nikmat yang kita nak, kan? Dia boleh bagi, memberi nikmat. Itu maka kita disebut sana alhamdulillah. Selain daripada Allah, dia kata tak sempurna. Kalau selain daripada Allah Subhanahu wa taala kita minta, kadang-kadang tak sempurna. Tiada yang boleh menganugerahkan nikmat itu kepada kita kalau selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada yang kita faham dengan Allahus Samad dari itu, kan? Sama ada yang besar maupun yang kecil. Benda yang kita besar minta yang besar tu maupun benda yang kecil, maksudnya tak mampu. Sebab itu seorang sahabat Nabi, ya,
Bila diperintah dia pergi ke satu tempat dengan rombongan dia, mungkin satu kumpulan ekspedisi lah, dia jadi ketua, dan bila dia nak mulakan sesuatu, dia sentiasa memulakan dengan bismillah, kemudian membaca qul huwallahu ahad Allahus samad, ayat surah Al-Ikhlas. Jadi bila balik dari situ, maka dia diriwayatkan oleh Aisyah. Maka sahabat dia tanya, sahabat yang ikut dia ditanya, ya Rasulullah, dia kata, semasa kami ikut ketua kami ini pergi, dia selalu membaca surah Ikhlas. Selalu membaca surah Ikhlas. Kenapa, dia kata. Jadi Nabi kata, pergi tanya dia, kenapa dia suka baca itu. Kan? Jadi akhirnya dia pergi tanyalah kepada ketuanya tadi, kenapa dia baca surah itu. Kemudian ketua dia kata, aku suka baca surah itu sebab surah itu sangat, dia kata, kenapa Allahus samad tu, Allah tu sempurna. Mana kita minta apa pun dia akan bagi. Kasih sayang Allah itu sangat menyempurnakan, dia kata. Aku seronok baca surah itu, dia kata. Kan? Jadi kemudian Nabi beritahu kepada yang bertanya tadi, kamu pergi beritahu kepada yang baca ni, ketua kamu tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayang kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan sayang kepada sebab amalan dia suka membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia yakin bahawa Allah boleh bagi segala-galanya kepada dia. Kan? Baik. Dan dalam hadis sebelum ini menceritakan, hadis qudsi menceritakan, bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menyebut hamidani abdi. Allah jawab, alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi. Allah jawab. Ya, maknanya hamba aku telah memujiku. Sebab hamba tu memuji sebab berdasarkan kepada bismillah tadi. Faham, yang hamba ni dah faham bahawanya segala-gala ni nikmat yang aku dapat ni hanya daripada Allah. Maka sewajarnya aku memuji nikmat-nikmat yang diberikan kepada aku. Sewajarnya. Ini dia kata hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hamba yang menyedarkan dirinya bahawa dia ni merupakan orang yang dicipta oleh Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ihsan, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tak wujud dia. Kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala wujudnya kita ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam yang semesta, alam warna yang luas ini. Maka Allah kata, hamba-Ku telah memujiku. Dan jadi pujian Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukurlah. Maksudnya bila kita pujilah Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukurlah kepadanya sebanyak-banyaknya, kerana Allah jua yang menganugerahkan kita nikmat dan ihsan yang tak terkira. Allah kurniakan kita tu nikmat ihsan yang tak terkira. Dia jadikan kita tu merupakan satu nikmat dah, kasih sayang yang dia berikan kita. Kemudian dia jaga kita lagi, ihsan dia, ya, dia kasih kepada kita tu, kasih dan sayang kepada kita itu. Sayang kepada kita itu, dia bentuk kita di dunia ni untuk kita jadi baik. Kalau kita sayang kepada anak kita, kita nak dia jadi baik kan. Itu manusia kan. Allah tu lebih daripada itu. Sebab sayangnya itu sampai ke peringkat yang dikata ihsan tadi. Kita ada guna wang ihsan kan. Lalu orang kata wang ihsan. Wang ihsan tu wang kasih sayang lah. Tanda orang tu dia ada kasih dan sayang bersuatu benda, maka dia bagilah. Macam Allah, dia bagi kepada kita. Itu ihsan tu. Kita bagi wang kan. Ada ni wang ihsan. Wang kerana kesayangan, kerana kasih dan sayang. Allah Subhanahu Wa Taala pun begitu. Dia jadikan kita ni kerana kasih dan sayang ni. Kemudian bukan hanya setakat dia jadikan, ada ihsan. Ya. Dia tak nak kita ni bila dijadikan kita hanyut, tak spekus, tak menjadi, orang kata
akan ditempatkan di tempat yang tak baik lah. Dia nak jaga kita. Keadaan yang baik. Jadi orang yang baik itu mulakannya dengan bismillah. Makhluk yang baik ini, manusia khususnya, dia akan mulakan dengan pergerakannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah, dengan nama Allah. Di sana dah tercatat dah ibadat itu. Kenapa? Kerana nikmat yang dianugerahkan kepada kita, ihsan dia yang tak terkira, tak dapat kita kira. Dalam ayat lain dia kata wa in ta'udu ni'matallah la tuhsaha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak akan dapat kira. Tak terkira kita nak mengira nikmat Allah. Mengatakan bahawa dia jadikan kita ni atas dasar ihsan dan kasih sayang dia kepada kita. Kita kadang-kadang tak sedar diri yang kita ni dikasihi dan disayangi. Kita tak sedar diri, orang kata kalau sayang tak sedar diri yang kita ni dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga yang punya sifat-sifat kebesaran. Allah SWT tadi kan, kemuliaan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia boleh hidupkan, dia boleh adakan, dia boleh tiadakan, dia boleh mematikan. Allah Tuhan yang Allah dia kata Allah ialah Tuhan kepada manusia. Jelas. Ya, Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada jin. Ya, Tuhan kepada jin. Dan juga Tuhan kepada malaikat. Itu makhluk, semua makhluk tu yang dicipta dalam alam buana tadi. Daripada tak ada, diciptanya jadi ada. Atas apa? Atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Tuhan juga dia kata mencipta, dia kata dan mentadbirkan langit dan bumi. Langit dan bumi Tuhan cipta, kemudian dia tadbirkan, diuruskan. Macam kita juga lah, Allah ciptakan kita, Allah tadbirkan, Allah akan uruskan kita dalam bab qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau uruskan kita, haiwan pun begitu juga, dan juga tumbuhan. Segala-galanya, air pasang surut, angin bertiup ke barat ke timur, ya, bintang ada pada waktu malam, matahari terbit kepada waktu pagi, jatuh pada waktu petang. Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan yang diaturkan. Segala makhluk-makhluk yang dia dijadikan, yang di atas akan jatuh ke bawah, itu urusan dia. Ya, tapi kalau ada yang di atas tu, yang di bawah tu naik ke atas, itu pun urusan Allah juga. Tapi itu pelik lah, bukan sunnatullah. Macam mukjizat Nabi itu benda yang bukan kebiasaan, bukan sunnatullah. Biasanya jari manusia ni mana boleh keluar air, kan? Tapi jari Nabi Muhammad SAW boleh keluar air. Maknanya itu berlawanan dengan sunnatullah. Maka itu merupakan satu perkara yang amrul khaliq lil adat, benda yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Itu dia katakan mukjizat. Mukjizat Nabi itu dia katakan semua amrul khaliq lil adat. Kalau kita katakan Nabi Isa pukul orang mati, ya? Ada orang tembak sampai hancur badan pun tak mati, tapi pukul sikit yang mati itu. Mana kata amrul khaliq lil adat. Kekuasaan ni, kuasa untuk mematikan itu hebat, ya. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu dia katakan amrul khaliq lil adah, kan. Jadi Allah menguruskan segala-galanya itu. Itu kita kena pegang dalam konteks pemikiran kita, kan. Kemudian puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan alam semesta. Sebab tadi kita dah tolak yang lain, maka kita kena puji. Kalau kita puji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu masuk kepada sebab syirik. Ya, kita kena puji Allah. Tidak kepada sembahan-sembahan yang lain, berhala dan sembahan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tadi, rahmatnya meliputi langit, bumi, seluruh ciptaannya. Tuhan yang Maha Besar sentiasa memberi ihsan. Ihsannya tak terbatas. Kalau manusia sebut ihsan itu terbatas. Kadang-kadang ihsan itu terpilih-pilih. Kan? Ada orang ni kita kesian kat dia sebab dia gini-gini. Ada sebab, kan? Tapi Allah dia tak. Maksudnya ihsannya itu tak terbatas. Ya? Tak dapat ketahui hadnya itu.
Cuma hadnya itu sampai kepada penghujungnya, iaitu ihsan tadi. Kasih sayang, hujungnya tu ihsan tadi. Tu penciptaan kita. Dan juga dia kata Allah juga dia kata sentiasa memberi ihsan. Dia yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Ya, dia memiliki hari pembalasan. Mungkin dunia dimiliki hari pembalasan, sembahan-sembahan lain tak boleh memiliki pada hari pembalasan. Mereka Allah Subhanahu wa taala. Dia juga yang membalas segala amalan baik dan buruk. Sampai hari pembalasan, baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang boleh bagi ganjaran baik ke ganjaran baik ke, buruk ke. Tapi kalau kat dunia ini maknanya kita boleh harapkan kepada yang lain kan, tapi akhirat tak ada. Maliki yaumiddin. Tuhan raja pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Hari agama, maksudnya hari pembalasan, raja. Tu Allah Subhanahu. Makhluk yang ada dulunya tiada. Ya, kemudian ada. Allah memberi kepadanya kesempurnaan pada kejadiannya. Jadi dulu tak ada. Dan ada. Kemudian bila ada, Allah bagi kesempurnaan. Ya, Allah bagi kesempurnaan. Wujudnya itu, adanya itu. Seperti yang dikatakan dalam surah At-Taha ayat 20. Ya, surah Taha ayat 20. Ya, bukan ayat 20, ayat 50. Surah Taha ayat 50. Disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhan kami yang telah memberi kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Dia jadikan sesuatu ya, yang dia nak jadi itu, kemudian dialah yang akan tunjuk, dia yang akan uruskan. Dia akan beri petunjuk. Ya, kalau kita petunjuk Allah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mesti berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk yang Allah nak bagi dengan izin Allah lah. Maksudnya ada juga tanpa Al-Quran, kita katakan mungkin tanpa. Kalau Allah nak bagi petunjuk, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak jaga, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya setiap benda yang Allah cipta itu mesti ada garis panduan yang dia nak bagi kepada kita. Apa yang kita perlu. Macam manusia ni, dia jadikan kita apa matlamat dia. Ya, hidup di dunia begini, kemudian sampai akhirnya mati. Dan mati itu sampai mana? Akhirnya sampai kepada, kalau kita Islam ni, Al-Jannah lah, kita punya destinasi kita. Ya, destinasi yang ujung sekali ialah Al-Jannah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat wajar dia kata bagi makhluk ini memuji Allah. Cerita tentang hal-hal yang tadi itu, ya, jadi tak dapat tidak. Rasionalnya fikiran yang Allah bagi Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka kita kena puji Allah dan bersyukur kepadanya. Jika ada makhluknya, dikatakan jika ada makhluknya yang tidak memuji Allah dengan sukarela, dia tak nak puji Allah. Kan? Dengan nikmat yang dia dapat dan sebagainya, tak mustilah. Maka ada lagi makhluk yang memujinya dengan terpaksa. Ada makhluk. Kalau ada pujian-pujian yang dizahirkan, maka ada juga pujian-pujian yang disembunyikan. Maksudnya ada pujian tu kadang kita lahirkan, ada pujian tu kadang-kadang kita sembunyikan. Kadang-kadang mak, kadang-kadang kita tengok tapi tak puji, kita pujilah hati sekarang gitu keadaan kan. Ada jenis manusia yang macam itu kan. Tapi adakah rahman Allah Subhanahu wa taala itu hilang? Tak. Kan? Dia tetap kasih dan sayang. Punya perbezaan kasih dan sayang itu hanya berdasarkan kepada Ar-Rahman. Tadi ada pendapat yang pertama tadi mengatakan bahawa Rahman itu untuk sayang kepada semua. Kan? Rahim itu kasih, Rahman itu kasih, dan Rahim itu sayang. Kasih sayang itu kepada orang mukmin saja, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu disebutkan. Baik. Seterusnya disebut dalam kita tusabbihu lahus samawati sab'ul wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna
tasbihahu. Bertasbihlah baginya 7 petala langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi semua yang ada di dalam bertasbih. Semua bertasbih ni yang disuruh. Kerana bertasbih kerana yang tadi itu. Kerana apa? Kerana nikmat segala apa yang Allah bagi kepada kita, sayangnya Allah, kasihnya Allah ni. Dia kata semua makhluk bertasbih, ya. Dia kata bertasbih baginya 7 petala langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Manusia lah kita dalamnya, binatang, pokok, ya. Dan tiada suatu pun melainkan bertasbih memujinya, sekalipun kamu tidak mengerti tasbih mereka. Pokok juga mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Binatang pun begitu juga, dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tu adanya binatang tadi itu. Kan? Jadi dia sedar keadaan itu. Jadi makhluk tu bertasbih. Jadi kalau manusia ni, kita bayangkanlah manusia ni, sedangkan binatang yang begitu pun dapat, binatang yang kita katakan tak ada akal lah, kita katakan tak ada akal pun dia boleh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia. Sedangkan kita manusia ni boleh berfikir ni, ada akal ini yang berbeza daripada makhluk-makhluk yang lain, nikmat yang Allah bagi lebih kepada kita. Tak mampu kita berfikir begitu. Itu sangat kesal lah kita katakan. Sangat selalu kesal lah. Kan? Sampai kita kau ni. Binatang pun boleh ucapkan terima kasih. Dilatih dia, akhirnya dia jinak juga, dia boleh bantu kita. Sedangkan kita ni Allah bagi nikmat kepada kita, dia tak boleh sikitkah, ya, nak puji Allah ataupun nak berterima kasih kepada. Itu persoalan yang kita kena jawab lah. Nak meletakkan supaya kita ni lebih tinggi daripada binatang tadi. Binatang tu rendah kan sebab dia tak ada akal. Kita ni lebih tinggi. Jadi kalau kita letak sisi kita tu rendah daripada dia, sedangkan dia boleh memuji Allah Subhanahu taala, memahami nikmat yang Allah bagi kepada dia, kita tak boleh faham dengan nikmat itu, maka rendahlah dari segi pemikiran tu. Jadi bila kita ada kadang-kadang manusia ni lebih rendah darjatnya daripada binatang, ya, begitu keadaan. Walaupun binatang tak ada fikiran, ya, darjatnya tu rendah. Kerana tak dapat memahami tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya, yang mana dia sepatutnya, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Kemudian baru sampai kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi Bismillahirrahmanirrahim, ni Ar-Rahman Ar-Rahim, ya? Dengan nama Allah. Disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Katakan begitu, kan? Maknanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tadi, ya, Maha Pengasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Allah kata apa? Bila sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdani tadi kan? Allah jawab. Ar-Rahmanirrahim. Asna alayya abdi. Allah kata, asna alayna abdi. Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepadaku. Ya Allah, kita pujinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kata, hamba-Ku telah memberi sanjungan kepadaku. Itu jawapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri sanjungan kepadaku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahawa Ar-Rahman Rahim, Allah dirasai semua makhluk. Makhluk yang hidup tu semua rasa nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak rasa macam mana, daripada tak ada jadi ada. Tadilah daripada tak ada jadi ada. Kan? Justru dia kata puji-pujian Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan dua sifat yang diulangi inilah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat yang diulangi. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat yang pujian. Sebenarnya pujian tu itulah nama yang patut dipuji, Ar-Rahman. Ya, orang yang bagi rahmat, orang yang bagi ihsan, orang yang
segala-galanya kepada kita, kan? Maka itulah yang orang yang sepatut dipuji, kan? Jadi kita katalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Asna ala abdi, hamba aku telah memberi sanjungan kepadaku. Cantik kan bahasa dia, kan? Lembut antara kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamba aku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku telah memberi sanjungan kepadaku. Sampailah habisnya. InsyaAllah kita akan sambung Maliki Yaumiddin. Jadi pengajaran yang kita nak ambil dari sini iaitu, ya, kita sedarlah yang kita ini dikendalikan, diuruskan atas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Bila milik Allah ni maksudnya kuasa dia mutlak lah dia. Dia nak ada, dia tak ada. Macam-macam. Kalau hari ni kita ada, dia nak tak adakan, esok tak ada, boleh. Kita tak ada masalah. Itu kuasa dia, milik dia. Kalau kita tahu begitu keadaannya, maka kita merupakan seorang hamba lah. Istilah hamba ni akan sentiasa minta. Hamba abdi pun macam tu, kan? Manusia hamba abdi, kan? Dia selalu berdoa, ya Tuhan, janganlah Tuhan aku buat aku gini. Itu, kan? Jadi kita hamba kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedarkan merupakan diri kita ni hamba, maka marilah sama-sama kita orang kata meletakkan diri kita ni sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kita serah sepatut-patut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tunjuk ajar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Al-Quran dan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.